Dikatakan oleh ulama ada 70,000 fiqh, 70,000 masalah fiqh. Jadi kita boleh tengok masalah-masalah satu isu fiqh dibincangkan oleh Imam Nawawi sampailah ada 70,000. Tapi yang lebih penting daripada kita hafal ialah memahami cara fikir Imam Nawawi. Bagaimana dia beristinbat, beristidlal. Nanti yang kita akan baca. Nah, ini yang perlu kita latih. Dan jangan himmah kita untuk berfatwa ataupun hanya semata-mata kerana nak keluar fatwa itu sabar dulu. Kita fikir macam mana kita nak faham dulu. Kita nak faham kondensi keadaan buku ini, kemudian waqi' kita. So tak semua kita belajar kitab untuk kita terangkan kepada masyarakat, tetapi kita nak faham manhaj Imam Nawawi rahimahullah dan Ibnu Qudamah. Jadi kita pilih kitab Shaum sebab kita nak puasa dah sebulan lagi. Tak lama, sebulan, beberapa hari, pada 4 hari bulan 3 hari bulan 4 nak kita puasa insya-Allah. 3 hari bulan 4 dan raya kita 4 hari bulan 5. Dan bulan puasa kita cuti. Bulan puasa kita cuti. Di kitab ini Minhajul Talibin dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, imam yang sangat agung. Dan sayugia kita memiliki kitab-kitab dia. Orang kata tak sepatutnya lah kalau orang tu bermazhab Syafi'i tak belajar kitab Minhajul Talibin. Kitab Aslun. Dan guru saya Syekh Ali Al-Qarahdari, dia di antara keturunan yang menyimpan khat Imam Nawawi sendiri. Dia ada khat Minhajul Talibin, tulisan Imam Nawawi sendiri di Iraq, tapi telah hilang. Maknanya kitab ni sabit secara mutawatir sampai kepada Imam Nawawi dan ramai ulama yang hafaz. Di antaranya Syekh Ali Qarahdari, Syekh Fadlul Murad yang menjadi penaung kepada kita ni. Mereka hafal kitab ni. Kita pun boleh hafal. Kita pun hafal sikit, tak boleh hafal semua pun. Kita hafal sikit. Jangan tak hafal langsung. Sebab menjadi keaiban kepada pendakwah tidak menghafal matan. Satu matan tak hafal. Itu aib tu. Jadi kita mulakan yang kitab Shaum ataupun kitab Siyam sebagai apa nama dia penulis dia tulis kitab Shaum. Imam Nawawi tulis kitab As-Siyam, sama sahaja. Kitabun fi Siyam, kitab yang membahaskan dalam bab puasa. Jadi kitab tu i'rab dia apa? Kitab i'rab dia apa? Khabar kepada mubtada' mahzuf. Takdir. Hada kitab As-Siyam. Ada kitab As-Siyam. Jadi ini yang kita kena tahu. Sebab khabar ni maksud penyudah kepada sempurnanya statement kita. Jadi dia adalah kita sebut sebagai pelengkap. Subjek dia ialah mubtada'. Predicate dia ialah khabar. So baru sempurna. Jadi kita boleh berhenti. Bila sebut khabar, yahsulu bihi sukut. Ini dia panggil apa? Umdatul kalam. Kita ada umdah dan kita ada fadlah. So umdah terdiri daripada mubtada' dan khabar, fa'il dan fa'il ataupun na'ib fa'il. Jadi kita dah ada kerangka kita nak bahas tentang puasa. Dan Imam Nawawi kalau segi mantiqi eloknya letak babus siyam. Ya, sebab kitab ni adalah ismun li jumlatin mukhtassatin tashtamilu ala abwab wa fusul wa masaila ghaliban. Tapi dia tidak beriltizam dengan mustalahat mantiq. Jadi tak ada isu lah. Cuma kalau dibahas dalam mantiq, sebab kitab Minhajul Talibin. So ini bukan min babil majaz atau seumpama dengan dia. Sebab dalam kitab ada bab, dalam bab ada fusul, fasal. Dalam fasal dia ada apa? Ada masalah. Lepas masalah dia panggil tatimmah. Susunan mantiq macam tu. Lepas tu kadang-kadang bila ulama tu nak tambah sikit sebut apa? Tatimmah. Ataupun takmilah. Ataupun taznib. Itu mustalahat dia. Betul tak? So ini perbahasan yang sangat menarik. Maknanya bila kita bincang kitab ni dia ada pelbagai fasa. Fasa pertama tentang niat, fasa kedua tentang mufattirat, benda-benda yang membatalkan. Jadi kalau kita nak seragamkan pemikiran para asatizah di Malaysia, kitab ni memang kena wajib dibacalah. Alhamdulillah saya berkesempatan belajar dengan Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Makki
dengan Syekh Fadlul Murad, dengan apa nama dia, Syekh Shaltut, lamalah Syekh Shaltut hafizahullah. Kemudian dengan apa nama dia, di Azhar banyaklah masyayikh di Azhar. Doktor apa, saya pun tak ingat lah tahun 1 tu doktor apa dia ajak, Minhajul Talibin. Kemudian dia dengan Syekh mana lagi lah kalau di Azhar. Jadi alhamdulillah kita sempat berkesempatan munaqasyah dengan banyak, dengan Syekh Shaltut lah munaqasyah, dengan Syekh Nurdin banyak baca. Tapi dengan Syekh Shaltut bacaannya, bila baca Minhaj, kami baca Qulubi wa Amirah dengan kitab Rawdah Talibin. Kalau siapa rajin, kitab ni dibandingkan dengan Rawdah. Rawdah lebih pendapat dia lebih kuat kalau ada mukhalafah dengan Minhaj. Jadi itu cara dia. Imam Haramain sebut apa, saya belajar dengan Tok Guru 4 kitab, tapi saya mutalaah 100 buah kitab dalam bab yang sama. Itu cara pembentukan alim. Yang itu yang kita buat dengan para masyayikh. Mana kita banyak satu kitab, tapi kitab-kitab ini kita mutalaah sendiri. Baca-baca supaya dapat maklumat dengan kuat. Jadi dengan pengalaman sedikit ni saya cubalah baca sama-sama, bukan saya tahu semua ni. Banyak benda yang kita tak faham, tetapi apa dia, insya-Allah kita cuba sama-sama. Dan saya sedang membuat buku mustalahat Imam Nawawi, kumpullah cara nak baca kitab ini dengan takdirat dia dengan sebagainya. Jadi kalau siap buku tu, makna boleh membantulah pelajar-pelajar untuk membaca kitab Minhajul Talibin, yang kitab yang sangat agung ini. Yajibu, jadi kita tahu kitab ni adalah mukhtasar. Mukhtasar maksudnya maqalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Lafaz pendek, makna dia luas. Dan kitab ni memang tidak muhdalil sebab dia nak latih kita faham masalah. Dan masalah ni memang definisinya dalil. Sebab itu masalah ialah matlubun khabariyun yubarhanu. Benda yang didalilkan fi dzalikal ilmi. Jadi kita tak boleh macam kata apa tak ada dalil. Ada, tapi dalil tu kita kena cari syarah dia. Dan dalil tu kita kena fikir sendiri. Sebab itu jangan kita suzon. So kitab ini dia tak ada definisi, sebab definisi sesuai dengan kitab apa dah kitab apa ya, Minhajul Talibin. Kitab Minhajul Talibin di Imam Nawawi rahimahullah. Jadi hari ini kita hafal sama-sama. Sebab apa? Man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz. Siapa hafal dia menang lah. Siapa tak hafal dia kalah walaupun dia betul. Jadi sebab itu kita kena hafal. Man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz. Yajibu saumu Ramadana. So kita ada fa'il, kita ada fa'il. Ini dipanggil masalah fiqhiyah yang terbina daripada maudhu' dan mahmul. Maudhu' ni dia sama ada fa'il, naib fa'il atau mubtada'. Atau kita namakan sebagai af'alul mukallafin. Saya cuba nak menganalisa, mengajar sahabat-sahabat menganalisa. Bila kita belajar definisi fiqh ialah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu. Sifat kepada ilmu, ilmu berijtihad, bukan ilmu wahyu. Min adillatiha at-tafsiliyati. Ini definisi Imam Syafi'i yang dipilih oleh ramai ulama dan juga penulis-penulis moden. Sebab fiqh ni banyak definisi. Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Kemudian ma'rifatul jam'i wal farqi. Itu juga makna dia. Makna fiqh. Fiqh ni ada banyak, lebih kurang 4 definisi. Dan semua yang tepat. Berdasarkan darajat. Berdasarkan darajat. Darajat yang paling tinggi adalah yang disebut oleh Imam Syafi'i. Al-Imam, seorang ulama Hambali, dia tambah sikit. Saya tak ingat nama dia. Dia tambah min adillatiha tafsiliyah bistidlal. Tapi ada takrar. Sebab kita dah letak al-muktasabu dah. Mana Ustaz Muttahad siapa yang belajar mantik kita tahu. Definisi dia ada 8 syarat. Dia tak boleh berulang. Dia ayakuna ijazan, ayakuna apa dia ijabiyan, ayakuna haqiqiyan, ayakuna apa nama dia, apa lagi, dia ada 8 syarat. Mahiyatan, dia tak boleh ada sifat panjang sangat lah. Makna dia tidak jadi rasam. Tak boleh ada zikr au, tidak boleh sebut au bersifat tardid. Kalau au bersifat taksim, okey. Wala yajuzu zikru au fil hududi, indahum fil hududi wa yajuzu fi rasmi. Jadi apa kata apa ditardidi. Jadi kalau au tak boleh masuk ke dalam hudud, masuk dalam rasam boleh. So Imam Nawawi tidak beriltizam dengan
manhajiyah tersebut. Dia ada manhaj sendiri. Jadi yajibu adalah mahmul. Dia adalah disebut sebagai mahmulat fiqhiyah. Yang disebut sebagai sifat fiqhiyah. Yang kita sebut al-ahkam fiqhiyah. Kita ada wajib, kita ada sampai kepada haram. So, tetapi disebut dengan fa'il. Yajibu. Makna dia ma yusabu ala fi'lihi ataupun ma yumdahu ala fa'ilihi wa yudhammu ala tarkih. So, benda wajib kita kena buat. Tak buat, dosa. Atau akan dicela oleh syarak. Jadi dia jadi mahmul. Saumu Ramadan ay fi'lu saumi Ramadan. Fiqh ni walaupun disebut masdar, tapi kita kena tahu semua dia adalah af'al. Sebab fiqh adalah apa? Al-muta'alliqu. Khitabullah Ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafi. Jadi takdirnya adalah apa? Yajibu fi'lu saumi Ramadan. Sebab bukan wajib puasa, wajib perbuatan puasa tu. Dia bukan kepada hay'ah tu, tapi kepada hudus. Jadi kita kena tahu, wajib ini adalah kepada orang yang mukallaf. Sebab tu kalau dalam legal, kita mengaji bab legal capacity. Siapa yang mempunyai syarat-syarat yang lengkap untuk dikenakan kewajipan. So fiqh macam tu juga. Dia dinamakan sebagai al-mahkum alaih. Syurutu al-mahkum alaih. Ataupun dalam istilah Hanafi dipanggil ahliyatu al-ada. Ahliyatu al-ada. Siapa yang layak untuk menunaikan sembahyang, puasa dan sebagainya. Dan syarat dia mesti at-tamyiz. Dia mesti tamyiz, tidak baligh. Baligh untuk wajib tetapi bukan untuk sah. Di sana ada dua beza. Syarat wajib dengan syarat sah. Di sini kita bincang tentang apa? Syarat wajib. Kita akan bincang tentang apa? Syarat wajib. Boleh dapat tak? Ini cara diajak oleh masyayikh kita macam kita nak berfikir dan kita nampak lebih luas. Yajibu saumu Ramadana ay fi syahr Ramadan. Maka ulama bahas, boleh tak kita sebut syahr Ramadan? Ada ulama kata tak boleh sebut Ramadan saja, kena sebut syahr Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Sebab Quran pun sebut syahrun. Tapi pendapat yang terkuat taklah makruh. Sebut lebih baik. Sebab tak semestinya benda sunat kita tinggal itu makruh. Dalam Hanafi pun begitu. Ada istilah tarkul mandub la yastalzimul makruh. Meninggalkan sunat kadang-kadang tak menjadi makruh. Jadi apa? Jadi haruslah. Jadi harus saja. Cara apa? Ada benda yang kita tinggal sunat jadi makruh. Maksud benda ini macam kita nak tahu, kena buat induksi, kena tengok istiqra, kena tengok perbuatan Rasulullah. Kerja ni kerja mujtahid, kerja muhallil, orang yang menganalisa. Sebab itu untuk mengeluarkan ahkam syar'iyah bukan senang, kerana kita kena ada minda muhallil, minda penganalisa. Kalau kita tanya diri kita, apa bab yang kita analisa? Ini benda yang sangat jauh, tapi tak apa, kita cuba berjalan-jalan insya-Allah. Man sara ala darbi wasal. Yajibu saumu Ramadan multasiqan bi ikmali. Dia melekat dengan apa? Ataupun basababiyah, boleh baca basababiyah juga, dengan melengkapkan Sya'ban 30 ataupun 30 Sya'ban. Jadi 30 hari. Macam kita sekarang ni masuk Sya'ban nanti kena lengkapkan 30 hari, itu yang paling mudahlah. So kalau lengkap 30 hari, maka boleh kita, bukan boleh, wajib kita berpuasa. Kalau tak lengkap 30 hari, kita jumpa awal sikit, au bi ru'yatil hilal. Dengan sebab jumpa anak bulan pada 29. Malam tersebut kita nampak, tengok depan nampak malam ni dah nampak anak bulan. Di sini au dia panggil mukhayyar. Jadi boleh cuba tekan lambang. Siapa tu? Oh, tak dengar suara. Okey. Jadi au ni pilihan. Sama ada kita sabit secara 30 hari ataupun dengan tengok anak bulan. Dulu individu buat kerja ni. Sekarang ni alhamdulillah dah berubah kepada sistem, kita tak payah pihak lah. Dulu individu ada kepakaran belajar ilmu falak, dia picek lah. Dan dia adil, dia beritahu dekat hakim. Sebab tugas bagi tahu anak bulan ini dipanggil syahadatul hisbah. Syahadah ni ada dua. Syahadah
dalam bentuk penyaksian di dalam pendakwaan dakwa. Satu lagi hisbah ni makna kita buat kerja tatawwu' lah. Kita buat kerja ni atas alasan kita diberi tugasan. Kita jumpa anak bulan, kita beritahu kepada hakim, saya nampak ni. Tapi sekarang ni alhamdulillah dalam jabatan fatwa mereka yang mengendalikan falak. So kalau kita tengok jabatan fatwa, dualah masjid dengan falak. So mufti sendiri yang tengok anak bulan. So tadi isu tak ada keraguan. Di Malaysia dulu kalau kita ingat zaman 60-an kadang-kadang ada orang yang mengaji agama dia tak mau ikut kajian umum. Dia kata kajian zalim. So dia tengok anak bulan sendiri. Ingat tak cerita-cerita tu? Ustaz Haji Amir, Ustaz Abdul Razak bin Rabi. Ingat tak cerita-cerita lama tu? Dia tak mau terima yang kerajaan umum. Dia tak percaya. Ingat. Itu zaman ekstrim. Kita mengalami zaman Ya. ekstrim. Zaman dulu mufti kita tak semua orang percaya. Kerana banyak ditimbulkan keraguan. Orang lebih percaya lagi orang bukan mufti. So ini satu benda yang kita telah islahkan alhamdulillah. Berkat kerjasama para ulama, dia panggil haibah mufti di zaman sekarang ni lebih kuat daripada zaman dulu. Orang lebih percaya. Takkan mufti nak tipu pula. Mufti pergi tengok sendiri. Mufti Pulau Pinang tengok sendiri, mufti Perlis tengok sendiri, mufti Kedah tengok sendiri. Mereka yang bagi keputusan. Kemudian pemohon raja yang umumkan. Dia tukang umum saja. So sekarang ni tak ada isu. Jangan ada kami tak nampak nak bulan ni. Itu kalau ada tu kita boleh dakwah lah ni. Buat mengajaran apa pula. So kita tak dah alhamdulillah Allah Taala telah buang kepenatan kepada individu. So itu cara apa dia nak menjadikan puasa itu wajib. Dengan dua, yajib shaum Ramadan sama ada bi ikmali Sya'ban 30 yauman ataupun dengan au bi ru'yati hilal. Jadi kita ada satu masalah yang terdiri pada dua. Wajib puasa dengan 30 hari sempurna, satu lagi dengan ru'yati hilal. So ru'yati hilal maknanya merangkumi al-ilmu bi ru'yati hilal. Maknanya kita tak tengok tapi kita tahu anak bulan ada melalui khabar. Nampak tak? Maksud ru'yati hilal ni sama ada yaqinan atau hukman. Secara hakiki ataupun konstruktif. Maknanya orang bagi tahu kepada kita. Siapa bagi tahu? Datuk Mufti. Macam ni ada wilayah. Ada kuasa. So wajib kepada kita. Kita kata dalam kitab sebut ru'yati hilal. Kena baca kitab lebih lagi lah. Ya. Itu satu saya bukanlah tegur, saya harap kalau siapa-siapa yang rapat dengan Zul, pelakon tu kena pergi nasihat dia sikit lah. Ekstrim sangat. Ustaz Razak kena, Ustaz Razak boleh kot. Habis dia kritik habis. Menteri KJ lah apa-apa. Kita jangan macam tu. Kita kalau tak, jangan kait dengan Dajjal. Kita ni tak tahu lah. Kena ada guideline lah. Guideline, penceramah-penceramah. Janganlah kait semua kejadian dengan Dajjal. Kita ni ceramah sikit, Dajjal. Semua mat Dajjal. Dulu ada di Azhar, dulu ada penceramah tu dia tak pas Azhar. Dia buat main tentang Hemagadon. Apa ada Syekh Fidas? Buku tu dia tulis. Dia kula dakwah. Ya. Armageddon Tu semua tu penipuan semua, tak betul. Siapa baca buku tu tak percayalah. Ditolak oleh Al-Azhar. Semua tak tepat. Tidak ada asas. Jadi kami ni dengarlah ada ustaz bagi penceramah, dia beli buku tu tanpa tahqiq. Rupanya Azhar buat keluar, penulis itu tak lulus. Mengaji di Azhar, kuliah dakwah, fakta tak betul. Masa kita pergi kursus tu takut gila, akan berlaku macam-macam, nanti Imam Mahdi turun. So sebenarnya benda tu banyak tak tepat. Lepas tu penceramah-penceramah, kalau dia hanya baca buku Melayu, sangat berisiko tentang benda-benda macam ni. Kerana dia tidak merujuk kepada kitab-kitab mu'tamad. Jadi kita percaya, nasib Azhar dalam paper Surat Khabar dia buat keluar buku tu tak betul, pendakwah dia pun tak betul. So, itu di antara tahun 2001 lah. Jangan kita ambil semua
benda yang berlaku dengan Dajjal. Di Malaysia ni sekarang ni banyak cerita. Ada macam-macam. Seminar Dajjal, itu Dajjal. Dajjal tu turun lah. Tapi jangan kait semua benda Dajjal. Vaksin pun dengan Dajjal juga. Itu. Tak apa kita tak setuju. Tak boleh masuk masjid kalau tak ada poster. Tak setuju tu tak ada masalah. Normal lah. Tapi jangan kita kait inilah. Proksi-proksi ke apa ke. Jangan macam tu. Kita tak setuju, kita sebutkan pasal apa tak boleh masuk dan sebagainya. Cukup kita nyatakan pandangan. Sebab masing-masing ada orang kata apa maslahah. Kerajaan melihat kepada maslahah ni, kita tengok maslahah tu. Jadi tak ada kaitan pun kerajaan ni Dajjal ke Yahudi bentuk ke, tak ada kaitan. Ini yang masalah kita ni. Apa berlaku? Dajjal. Ni nasibiklah gempa bumi semalam. Kita tak kata Dajjal yang gempakan. Baik, masuk masalah yang kedua. Wasubutu ru'yatil hilal. Macam mana kita nak pastikan ru'yatul hilal bi'adlin dalam mazhab Syafi'i? Mukhalafatul qa'idah. Dalam kaedah saksi, berapa orang kita kena terima saksi? Ustaz Haji Amir. Dalam penyaksian, berapa orang asas dia? Selalunya. Dua. Dua. Kahwin berapa orang? Seorang sah tak sah? Dengan dua orang. Apa lagi dua? Semua dua. Baik. Tapi puasa satu. Kerana ada hadis. Jadi dia panggil al-udulu anil qiyas. Qiyas ni bukan masuk qiyas yang kita bincang arak, dadah apa semua tu. Ini dipanggil qaidah. Atau istilah Hanafi dipanggil al-istihsan bis sunnah. Al-istihsan bid dalil. Tapi Syafi'i tak pakai. Dia tak buat nama tu. Dia panggil apa? Mimbal ihtiyat. Sebagai satu ihtiyat. Sebab di antara kaedah fatwa di dalam mazhab Syafi'i adalah manhaj al-ihtiyat. Ini disebut dalam kitab dan banyak kajian yang menyebut. Walaupun dia bukan dalil syar'i, tetapi kaedah bila berlaku pertembungan. Kita nak puasa tak puasa? Baik ambil puasa, selamat sikit. Takut-takut pada realitinya anak bulan ada. Dia seorang saja. Adil. Maka kita sabitkan kena puasa. Pemerintah kata cukup dengan seorang. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari. So tuan-tuan boleh tengok syarah dia. Dalam Iqna' pun ada, boleh baca mana kitab untuk kita dapatkan dalil. Takut nanti orang tanya dalil ada. Okey. Dalil sama ada Quran, sunnah, ijma', qiyas, istishab. Syafi'i itu ni susunan Syafi'i. Istishab, al-akhdhu bi aqalli ma qil, kemudian uruf, kemudian apa nama dia, qira'ah syadzah, kemudian kepada ma'ani, istinbat ma'ani, kemudian kepada itu manhaj Syafi'iyah. Ya. Kalau mazhab lain banyaklah. Dia punya usul dia, kita itu usul kita. So bila kita baca kitab Syafi'iyah, kita tak boleh nak pergi macam istihsan, sadu zara'i'. Sadu zara'i' tak ada dalam mazhab Syafi'i, cuma mutaakhir Syafi'i dia guna seperti Imam Subki. Jadi dia keluar daripada manhaj Syafi'iyah. Sebab tu Imam Subki dia ada ijtihadat sendiri. Kalau kita baca misalnya tabaqat Syafi'iyah, maka apa nama dia di sana dia menggunakan sendiri nas, dia menggunakan sadu zara'i'. Makna dia itu mazhab dia sendirilah, bukan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dan Syafi'iyah tidak menggunakan sadu zara'i'. Sebab tu di Malaysia dari sudut pengamalan fatwa di Malaysia, mufti-mufti menggunakan sadu zara'i', maksud keluar daripada manhaj Syafi'i. Tapi tak salah. Tapi itu bukan tariqah Syafi'iyah. Tariqah Syafi'iyah dia menggunakan muqaddimatul haram. Makna benda tu dia adalah harim, benda yang memang melekat dengan haram tersebut. Wasilah dia panggil wasilatul haram. Sadu zara'i' lain dengan wasilah al-haram. Yang ni tuan-tuan boleh baca usul fiqh saya pun ada, bincang sikit dengan saya. Nanti insya-Allah kalau kita ada masa kita akan bahaskan pada pengajian akan datang. So sebenarnya manhaj fatwa dalam Syafi'iyah sangat daqiq, sangat teliti, sangat luar biasa. So subut riyatil hilal ini dalil dia apa? Dalil dia hadis. Bi'adlin. Apa beza adlin dengan adil? Sama saja, cuma adlun lebih kuat sebab subut.
Masdar yufidus subut. Memang sebab tu orang sebut rajulun adil, memang adil. Tapi nak sebut kuat lagi rajulun adlun. Rajulun adlun lebih kuat. Sebab tu ibarat Imam Nawawi dia nak bagi tahu betul-betul yang adil ni bi adlin ai bi rajulin adlin. Dapat no? So kita ada dua fiqh lah. Satu, dua. Ini dipanggil mas'alatan. Boleh kira berapa isu dibahaskan oleh Imam Nawawi. Baik, ini pendapat Imam Syafi'i sendiri. Wa fi qaulin, ada pendapat lemah daripada yang dinukilkan daripada Imam Syafi'i sendiri, adlan. Ini berdasarkan qiyas. Yang tu berdasarkan hadis. Pendapat pertama, yathbutu bil dalil. Maksud sunnah. Pendapat yang kedua, yathbutu bil qiyas. Maknanya memang kaedah mesti dua orang. Hanafi, mazhab lain semua guna kaedah ni. Mereka mentakwil hadis tersebut. Jadi tak ada isu di sinilah. Kita sekarang ni tak ada seorang dah, ramai yang tengok. Baik. Kita dah belajar tu kan, wa fi qaulin. Dan Imam Syafi'i patah balik. Pendapat pertama Imam Syafi'i, dia rujuk sebab ada hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik. Waw istinaf wa syartul wahidi. Apakah kriteria syarat sah untuk menyatakan ru'yah dia tu sahih? Sifatul udul fil asah. Apa yang kita belajar dalam bab syahadah. Laki tak tinggal sembahyang, tak kekalkan dosa kecil, tak melakukan dosa besar. Fil asah. Siapa ingat fil asah ni maksud apa? Yang kita bincang itu? Apa maksud fil asah? Dah lupa dah ni. Yang kita belajar dalam kitab Fawaid Makiyah. Asah maksud dia qaulul ashab. Pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang terkuat. Muqabil dia muqabil asah ataupun sahih. Tapi ulama tak kata sahih, dia kata asah, muqabil asah. Maksud dia pendapat asah dan pendapat muqabil asah kuat, dua-dua kuat, tapi al-asah lebih kuat dalilnya. Lebih kuat dalilnya. Jadi kita tahu dalil isu ini, isu yang kuat. Pendapat pertama pun kuat, pendapat kedua pun kuat. Dia bukan pendapat yang lemah. La abdin wala mra'atin. Jadi tidak sah daripada hamba ataupun perempuan. Sebab apa? Ini mimba bisyahadah. Dalam kaedah furu' fiqhiyah, dibahaskan tentang isu apa? Isu al-farqu baina syahadah wa riwayah. Al-syahadah dan juga riwayah. Syahadah dalam mazhab Syafi'i tak boleh perempuan, melainkan dalam bab beranak ataupun dalam bab penyusuan, sebab dia boleh nampak kemaluan dan payudara. Jadi itu dia panggil apa? Mimbabil istisna, mimbab pengecualian. Tapi secara amnya orang perempuan tak boleh jadi saksi. Tak boleh jadi saksi. Jadi kita nak beritahu kepada hakim, kita tengok anak bulan ni, kita nak riwayat macam hadis ke? Dalam riwayat hadis tak apa. Dalam ilmu periwayatan tak disyaratkan perempuan, tak disyaratkan hamba. Maknanya perempuan boleh riwayat hadis, hamba sahaya pun boleh riwayat hadis. Orang kafir pun boleh riwayat hadis, dia dengar tapi masa dia sampaikan hadis dia masuk Islam. Dipanggil mimbabil ada wa tahammul. Masa dia tahammul, dia dengar hadis tu dia orang kafir. Tapi masa dia ada, dia sampaikan hadis tu dia orang Islam. Boleh diterima mengikut sebagian ulama. Sebab itu bila kita nak jadi pakar syariah, di antara ilmu yang wajib kita belajar adalah ilmu mustalah hadis. Kitab yang terbaik adalah kitab Muqaddimah Ibnu Salah, itu kitab turas lah yang moden, kitab ni lah Qawaid Ulumil Hadis, seorang ulama di India. Sangat bagus buku tu. Jadi sebab apa? Perempuan dan hamba sahaya tak diterima dalam penyaksian. Jadi la abdin wala mra'atin. Baik. Ni dia punya perbincangan tafri'iyah. Selepas mana kita dah habis bincang bab pensabitan, dah sabit
wajib puasa. Tapi kita dah alhamdulillah kita guna falak. Falak ini kita terkeluar daripada kaedah Syafi'iyah. Syafi'iyah tidak menerima falak, melainkan daripada ulama Syafi'iyah iaitu Imam Tajuddin As-Subki. Dia mujtahid mutlak. Tetapi fatwa dia menyokong kepada realiti. Maka di Malaysia dalam pengsabitan ru'yah kita tidak menggunakan qawaid Syafi'iyah. Sebab kalau qawaid Syafi'iyah disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Munajjimin, iaitu munajjimin ada dua, munajjim yang haram, munajjim yang tidak haram. Munajjim yang tidak haram ni memfalaklah. Ta'bahu qawaid syar'i. Jadi qawaid syarak tak terima konsep-konsep falak ni. Dulu cerita dulu. Tetapi alhamdulillah Tajuddin As-Subki mengharuskan penggunaan tersebut. Jadi alhamdulillah, walaupun ia bukan daripada asas kaedah Syafi'iyah, tapi kita boleh pinjam sebab perkembangan zaman. Sebab itu Syafi'iyah ni dia ada marahil. Pergerakan mazhab Syafi'i ni dia ada evolusi dia. Perkembangan dia daripada tak guna dan seumpama dengan dia. Sebab perubahan zaman. Jadi kita mesti teliti dalam satu persatu. Sebab tu dalam kitab fiqh ni tak cukup kita baca satu sahaja untuk jadi mufti, untuk jadi pakar. Kerana dia berlaku evolusi. Di dalam setiap mazhab ada evolusi dia. Ada perubahan, ada tatawurat dia. Wa idza sumna, kalau kita puasa bisababi rajulin wahid bi'adlin walam naral hilala ba'da 30. Tiba-tiba cukup 30 hari untuk raya esok tak nampak nak bulan. Kira sah puasa. Aftarna fil asah. Sebab apa? Dah 30 hari. Sebab dalam kaedah syarak bulan tak boleh lebih daripada 30 hari. Tapi dalam kaedah Masihiyah boleh pergi sampai 31. Kita sampai 30 saja. Nah, sebab itu kalau kita baca kitab fiqh yang sebut bulan-bulan semuanya qamariyah. 4 bulan 10 hari iddah qamariyah. 3 bulan iddah untuk orang yang dia tak ada haid ataupun yang terputus haid. Qamariyah. Sebab itu umur kita ni kalau kita ikut qamari, kalau yang umur 50, umur dia dalam 51 lah. Tua sikit lah. Tapi bagus juga. Kalau kita jenis otak geliga, ifrit, dia panggil jinni. Jinni ni orang Malaysia marah hang ni jin, tapi di Arab dia tak marah. Jin ni maksud dia colik. Kalau kita panggil di Arab inta ifrit, makna dia tahu mau ni orang bijak. Tapi kalau kita panggil di Malaysia ifrit, orang marah kita lah. So apa nama dia, dia panggil apa tadi? Lupa lah tadi. Apa tadi ya? Salasin. Kita dalam kitab fiqh semua adalah bersifat hijriyah. Makna kalau 4 bulan 10 hari, waktu 4 bulan tu hanya ada 29 hari. 29, 4 bulan. Dia jimatlah 4 hari. Sebab 4 bulan 10 hari. Bukan 100, kalau 4 kali 30, 100, bukan 130 hari. 4 bulan 10 hari. Nampak tak? Jadi dia jimat sikit. Dia jimat dia punya, apa nama dia, iddah dia. Aftarna fil asah. Kita buka puasa lah. Dah cukup 30 hari dah. Wa in wawul hal. Tak boleh berhenti kat situ. Fil asah wa in kanat as-sama'u mushiyatan. Walaupun dalam keadaan langit tu cerah, kemungkinan untuk tengok anak bulan itu ada. Possibility itu wujud. Maka tetap. Sebab apa? Kita dah puasa 30 hari. Dan bulan takkan lebih daripada 30 hari. Yakinan. Jadi, idza ta'arada al-zanni wal-qat'i, quddima al-qat'i. So, di antara nazariyatul qat'iyat, bila kita bincang tentang nazariyat qat'iyat dan zanniyat, ini di antara isu dia. Ini secara istinbat. Sebab apa kita ambil yang 30 hari? Sebab kalau 30 hari itu qat'i. As-sama'u mushiyatan zanni. Kemungkinan ada, tapi kita tak nampak nak buat macam mana. Mungkin terhalang. Ini kita tanya astronomi lah. Falak. So, ini di antara benda yang sangat menarik.
Kita nanti satu hari nanti kena panggil jugalah pakar falak terang sikit lah. Haji lah, insya-Allah. Dalam tahun ni kita panggil seorang ustaz Mak Nok ke siapa-siapa bagi penerangan sedikit falak, sebab falak ni sangat penting bagi fuqaha. Baik, selesai ya. Dah ada beberapa masalah dah. 4. Kita dah bincang 4 masalah fiqh. 4 masalah fiqh. Masalah kelima, wa idza ru'iya bi baladin, kalau nampak anak bulan di satu negeri, nampak di Kedah, lazima hukmuhu al-badal al-qariba, diperlih pun kena ikut sekali. Lazim maksud dia alzam, maksud dia compulsory, wajib. Dikenakan juga hukum puasa tersebut, hukum ru'yah yang menyebabkan puasa itu berlaku kepada al-balad al-qarib. Nak menentukan balad al-qarib ini ikut line falak, matlak matahari itu sama macam kita perlih beza sikit je. 3 minit, 4 minit itu tak ada problem apalah. Tak ada problem apa. Baik. Kenapa disebut kalimah lazimah? Kalimah lazimah ni dipanggil apa? La yanfaqu anhu. Benda yang syai'un la yanfaqu anhu. Makna bila nampak saja di negeri Perlis, automatik Kedah kena puasa sekali atau kena buka puasa sekali, raya sekali. Itu takbir pasal apa Imam Nawawi pilih kalimah lazimah. Bitariq dalalah aqliyah. Mana kewajipan ini digunakan dalam istinbat istidlal bil aqli. Makna dalil ini sabit secara dipanggil al-istidlal ghairil mubashir. Istidlal dengan bukan dalil nas tetapi dengan dalil aqli. Dapat tak? Mendalam. Hari ni okey tak? Saya ajak macam ni okey tak? Baca macam ni. Ke boring sikit? Ustaz Razak, okey tak? Okey kan? Boleh ya? Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Boleh, Alhamdulillah. Yang lain semua okey? Yang lain boleh masih ya? Ya, faham. Baik. Jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tamam. تمام حبيبي. Baik. Tamam, Habib. Takut syok sama-sama. InsyaAllah, faham. Kita menikmati ilmu tu. Allahu akbar, Allahu akbar. عظيم. Lazim, kebiasaan. Barakallah. Alhamdulillah. خطا الله. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Lazima hukmu shaum ataupun al-fitri al-balad al-qarib. Ini cerita fiqh sekarang ni tak berlaku dah sebab kita dah ada sistem, tapi nak habaq bagi zaman dulu macam itulah. Sebab itu sebahagian fuqaha kita dulu yang tidak terikat dengan sistem, dia lawan. Kata boleh kitab dia kata macam ni. So masalah kitab dengan siasah syar'iyah. Selesai masalah kelima. Masuk masalah keenam pula. Dunal ba'id habis. Dunal ba'id fil asah. Mengikut pendapat terkuat ulama Syafi'i yang muktamad dalam mazhab kita. Jadi duna maksud dia tanpa, dikecualikan. Ada istisna lah. So ba'id ini ada dua pandangan. Wal ba'idu Imam Nawawi menyebutkan pendapat qaulul ashab, maksud pendapat ulama-ulama Syafi'i, masafatul qasri dalam 81 km lah, 2 marhalah. Wa qila bi ikhtilafil matali'. Pendapat kedua kata ikut perbezaan pada naik matahari kat mana. Terbitan matahari itu sama tak dia punya line dia. Yang ni kena belajar ilmu falak lah. Dia ada kiraan darjah dia. 30 darjah apa 29. Yang tu depa pakarlah. Okey. Qultu An-Nawawi kata apa? Hada asah. Ini pendapat yang lebih kuat. Sebab ada hadis Ibnu Abbas bila seorang sahabat tu nampak anak bulan di Syria, dia beritahu dekat Ibnu Abbas kata depa ikut depa punya, kita punya. Sebab apa? Berbeza matlak matahari itu. Wallahu a'lam. Apa maksud wallahu a'lam? Makna dia benda ni ijtihadi. Bukan pendapat saya yang tepat 100%. Kemungkinan pendapat yang pertama tu bertepat. Ini adab mujtahid. Tak boleh kita kata pendapat saya yang betul-betul. Kita mesti sebut wallahu a'lam. Ini Imam Nawawi ajak kita akhlak seorang alim.
kena ada wallahu a'lam. Tak ada dapat masalah, dapat confirm salah saya saja betul. Itu masalah fiqh. Itu masalah fiqh zaman moden, tak mau sebut wallahu a'lam sebab dia takut nak menunjukkan mungkin dia salah. Tidak. Sebut wallahu a'lam, kemungkinan pendapat kita tu salah. So kita sentiasa, makna dia belajar, sentiasa explore ilmu fiqh. Selesai 5 masalah fiqh. Masuk masalah yang ke-6. Wa idza lam nujib 'ala al-baladil akhar. Kalau kita guna ikhtilaf matali'. Jadi kita katalah kita nak pergi ke Brunei, ni contoh lah. Kita nak ke Brunei. Brunei tak puasa lagi. Kita dah puasa. Ataupun sebaliknya, otherwise. Fasafara ilaihi min baladi ru'yah. Kita daripada Malaysia yang nampak anak bulan, kita pergi Brunei yang tak nampak anak bulan, fal asahu annahu yuwafiquhum fi saumi akhiran. Dia kena puasa, kalau puasa kata kalau dia pipi tu, kita puasa awal, makna kalau kita pergi sana, kita dah habis dah di Malaysia. Di Brunei puasa yang kali ke-30. Kita kena puasa dengan mereka. Untuk apa? Untuk elak tuhmah. Saya orang kata, kami puasa ni. Saya orang kata, teruk sangat buka puasa. So puasa kita tu puasa suratan dunal makna. Sebab kita dah habis dah 30 hari dah. Dan benda ni boleh berlaku sebab kita nak kapal terbang. Ke Brunei hanya 2 jam sahaja. Tapi kita buka, orang tak alasan pula. Atas kapal terbang kita buka, tapi sampai kena kita imsak. Waman safara, yang ke-7, minal baladil akhar ila balad ru'yah. Dia pergi tempat tak tengok anak bulan, dia duduk negara tu tak nampak anak bulan, dia balik ke negara dia, contoh dia. Yang nampak anak bulan. Hari tu hari raya, dia baru puasa 28 hari. Tak cukup lagi. Ayyada ma'ahum, dia kena raya bersama dengan mereka. Sebab apa? Hari raya tak boleh puasa, haram dan tidak sah. La yan'aqidu. Makna dia perbuatan tersebut tak boleh consider sebagai puasa. Sebab hari itu Rasulullah bersabda, ayyamul aid adalah ayyamu akli wa syurbi wa zikrillah. Jadi walaupun sirah dia adalah khabar, tetapi makna dia adalah insya. Ai kulu, ai ishrabu, ai uzkurullah. Maka puasa tidak berlaku. Jadi dia kena buat apa? Ayyada ma'ahum, wajib wujuban. Wa qada yawman akhar. Ini anda tambahlah bagi jelas. Dia qada pada hari selepasnya, esok raya yang kedua dia qada lah. Maka tidak berdosa. Sebab apa? Liwujudid dalil. Kalau ikut kaedah dia tak boleh buka. Sebab apa? Dia masih ada hutang satu lagi. Tetapi disebabkan ada dalil syar'i, maka ayyada ma'ahum wa qada yawman. Kita boleh hafal ni ibarat ni. Soalan ni orang tanya ni Ustaz Azhar. Ustaz Hafid, orang lain tanya. Kita pun hafal wa man safara minal baladil akhar ila baladi ru'yah ayyada ma'ahum wa qada yawman. Ini cara kita belajar. Ini yang kita nak latih diri kita. Dan kita ni kita muktabar. Siapa nak berhujah dengan kitab ini? So alhamdulillah rabbil alamin, kitab ini sangat berkat. Wa man asbaha mu'ayyidan. Kita duduk di Malaysia raya, kemudian dia pergi musafir. Macam Ustaz Kamal Zaman, tuan guru kita, memang musafir selalu kan. Hari raya dan kena pergi mesyuarat. Tuan Guru. Ya. Nak tanya, kalau dia mana hari dia berbuka itu adalah hari yang ke-28. Ya. Mana dia kena qada 2 hari ke 1 hari? 1 hari saja. Sebab bulan boleh 29 hari. Kalau dia raya tu hari ke-29? Tak payah dah. Tak payahlah. Tak payah dah. Kalau tempat dia, mana dia... Okey, faham. Sebab kita dah bincang pada awal tadi, puasa boleh 20, bulan boleh 29 atau 30. Itu kaedah dah. Mana kalau berbuka itu adalah hari ke-27? Ya. Kalau kata 7, dia kena qada 2 hari ya. 2 hari lah. Ya. Okey. Qada 2 hari. So, ini benda yang berlaku, tak tahu orang tanya. Ya. Jazakallah khair. Barakallahu. Wa man asbaha mu'ayyidan, pagi tu dia raya. Fasafarat safinatu, kapal laju ni, kapal Titanic.
Tapi kita nak kapal terbang lagi laju. Ila baldatin ba'idatin. Negara yang jauh. Ahluha siyamun. Ahluha mubtada isyar khabar. Jadi fal asah annahu yumsiku baqiyatal al-yawm. Ayat dia puasa. Contohnya di Filipina puasa. Pendapat yang terkuat dia tak perlu puasa sebab dia raya lah. Tapi kena buat apa? Imsak. Tahan diri daripada makan untuk elak daripada fitnah tuhmah. Ini selalu orang tanya juga. Ahluha siyamun fal asahu. Maksud farra'yu al asah annahu maksud annal hala yumsiku baqiyatal al-yawm. Dia kena imsak, tahan diri daripada makan, bukan puasa, tapi tahan diri saja daripada makan. Baki puasa yang sedia ada. Kalau 2 jam lah. Dia makan selepas mana azan maghrib. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kita rehat dulu, kita buka soalan. Kita akan bincang masalah yang kedua, iaitu fasa yang kedua, rukun niat. Tapi disebut sini syarat. Nanti kita huraikan kenapa Imam Nawawi sebut syarat, dia tak sebut rukun. Wallahu a'lam. Ini Tuan Guru nak tanya. Ya. Ini berlaku dulu lah ni. Sekarang wallahualam lah. Dia urus sepadan Thailand. Ya. Thailand dia puasa dia kalau Malaysia contohlah ni 30 hari puasa. Thailand 29. Sepadan pergi sungai, pergi raya sebelah sana lah. Tapi di sana puasa kan? Dah raya dah. Oh, dah raya dah. Dah raya awal. Maknanya Kita nak pindah dah. Kita 29 hari cukup dah. Kita cukup 29 dah. Tapi ikut kalender Malaysia 30 hari puasa tahun ni. Baik. Tapi di Thailand kalender dia 29. Jadi dia pergi sana. Jadi kita pergi raya sana. Raya awal. Jadi kita raya awal lah. Pergi sana lah, pergi Thailand lah. Ya, kalau kita pergi sana, kita buka tapi kita bergantung pada niat kita. Maknanya kalau kita niat semata-mata macam tu, dia ada dosa tapi dia boleh buka. Payahlah dia cakap tu. Biasa dulu bila Thailand umum besok raya dia orang pergi Semerang tu. Ya, betul. Itu akan bergantung kepada mufti kita lah. Ikut kaedah tak perlu dah lah. Tapi takut dia ambil kesempatan sebab zaman sekarang kan dekat ada kenderaan. Dulu dia tak bicara tentang ni, semua kenderaan slow-slow. Sungai kecil je, pergi seberang je sungai kan. Tapi kalau ikut kepada ma'ani dia buat macam tu berdosa walaupun dia boleh buka sebab dia pergi tempat sana. Tapi elok dia qada kerana dia niat dia panggil niat yang jahat. Dari segi hukum fiqhnya boleh lah bukan sana. Seberang macam tu ya. Sebab tu ada asatizah kita yang terang masalah elok kafarah bila dia minum berjima, itu penerangan yang tak lengkap. Itu satu bahaya tu. Memang dia tak kena kafarah tapi dia kena sebut orang macam tu boleh ditakzir oleh kerajaan sebab niat dia jahat. Walaupun dia terlepas daripada kafarah tapi tidak terlepas daripada hukuman penjara. Dapat takzir je lah. Kena takzir. Tapi sebabkan ustaz tu cerita sekerat, jadi orang nampak buruk pula mazhab Syafi'i. Tak kena tu. Sebab ustaz tu tak boleh cerita sekerat, kena cerita bagi habis. Kafah ya Ustaz. Kena kafah dari situ. Sebab kalau takzir boleh jadi berat lagi. Dia 2 bulan bayar tu, kita takzir 6 bulan penjara, buat kerja berat, teruk juga. So, ada soalan lagi, kita boleh rehat. Tapi kitab ni Alhamdulillah, kita baca pada 3 hari, petang kita baca Buni Purnama, bab yang sama. Tapi kita akan tengok persembahan yang berlainan, dalil dan sebagainya. Di situ akan mematangkan kita insyaAllah. Boleh. Tuan Guru. Ya, silakan. Ni masalah dia syarat ke ni kaedah dia dah mencukupi ke satu sebuah negara tu setakat 2 muhafazat cukup ke bagi untuk ru'yah ni? Itu zaman dulu lah dak lah. Lah sekarang ni berdasarkan sistem kerajaan yang ada. Jadi kalau dia pernah berlaku tak? Dulu berlaku zaman yang kita sebut dulu bergaduh dengan kerajaan. Zaman yang belum faham sistem ini. So zaman ni dia panggil dhahabul mahal. Perbahasan kita ni dah tak ada. Tapi mungkin negara-negara yang di utara, di mana-mana kita tak tahu, mereka masih menggunakan. Tapi kita di Malaysia,
negara yang berdaulat dah tak ada dah. Oh ya, baik-baik. Syukurlah. Ya, Bahkan ulama Majma' Fiqh Islami mencadangkan mentauhidkan falak. Maknanya kalau kita Malaysia nampak Brunei pun sekali sebab kita tak beza falak kita. Ya, ya. kita rasa tak setuju negara-negara Mabim. Negara Mabim, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei setuju maknanya dengan satu matlak lah. Mana kalau Brunei puasa, kita pun puasa juga. Betul, itu yang terbaik. Tapi Dah belum lagi dah. mencapai tu guru, belum lagi mencapai tu. Ya. Kerajaan tak buat lagi, Brunei ada cara dia sendiri, kita ada cara sendiri lagi. Yalah, cara lah tapi kebanyakannya sejak akhir-akhir ni mereka dah kata apa setujulah. Dengan Arab tak berdamai tapi Qora dah ada dah. Oh. Dia cuma kalau Indonesia sebab dia ada jamaah-jamaah. Itu masalah. MU lain, NU lain kan. Sebab kita masalah dia penafsiran kerajaan tu, kerajaan Tauhid. Itu masalah kita tu. Tapi kita tengok Indonesia kan dia ada NU kan, ada ulama dengan apa Muhammadiyah. Ya, betul. Lepas tu ada satu lagi Syiah kan. Jadi dia itu lagi Depa ada element sendiri. Tapi kita alhamdulillah di Malaysia pun nampak dah makin matang. Para cendekiawan pun dah tak apa. Kita ada bab yang kita tak boleh bergaduh macam zakat, macam falak kan. Betul, kita tu titik paling barat di Malaysia ni di Kedah lah. Itu Kedah ni insya-Allah lah kita akan cuba ringan itu kan Ustaz Zaki ni. Pulau apa nama tu? Pulau apa tu? Di Sayak. Pulau Sayak. Sayak kan. Pusat falak negara apa? Saya tak tahu tu. Tapi insya-Allah nampak Malaysia, saya yakin kalau guru takmil, para asatizah dia jadi orang yang sederhana. Kita tak mengeluarkan statement-statement yang keras. InsyaAllah lama-lama masyarakat tak keras. Tapi kita masih ada pendakwah-pendakwah yang keras-keras ni. Nanti kita nak kena lembutkan. Kadang-kadang isu tak besar mana tapi kita dah jadikan besar lama-lama follower kita pun jadi macam panas juga lah. Macam isu yang sebutkan tadi Zul tadi lah. Panas tu. Padahal benda ni tak perlu nak panas sangat. Bincang elok. Bukan kita semua di Malaysia boleh bincang insyaAllah. Iyalah. Tak perlu keluar dajjal lah. Dia bukan ulama. Aduh, pening kan. Tapi insya-Allah kalau kita pendakwa-pendakwa pun cool. Kita kata Syekh bin Bayah ulama kena jadi ayam. Memadamkan kepanasan. Dan bila orang awam panas, kita pun panas sekali. Oh, lagi panas lah. Tuan Guru dah tegur Zul tu. Tuan Guru dah tegur nampak tu. Siapa yang boleh nasihat, bolehlah kan. Sebab dia memanglah dia berubah bagus tapi perubahan mesti ada ilmu, insya-Allah lebih baik. Bil hikmah. Masya-Allah. So kita rehat minum-minum dulu Tuan Guru, insya-Allah kita sambung. Okey, sudah. Allah wallahu a'lam.